Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain, nombor metrik 263322 berserta ahli kumpulan iaitu Nur Elisha, Siti Aisyah, Nur Imtiaz Alia dan Nur Amalina. Hari ini akan membincangkan topik berkaitan dasar kerajaan dengan penggubalan undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dasar kerajaan ini adalah asas kepada kerajaan untuk mencapai apa-apa matlamat yang telah ditetapkan. Dasar kerajaan ini juga dibuat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku dari semasa ke semasa di dalam negara ini. Undang-undang adalah satu set peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh kerajaan untuk seluruh rakyat. Badan perundangan di negara Malaysia adalah Dewan Parlimen. Dewan Parlimen mempunyai komponennya yang tersendiri. Komponen yang terdapat dalam Dewan Parlimen adalah Yang di-Pertuan Agong, seterusnya adalah ahli-ahli Dewan Rakyat dan terakhir adalah ahli-ahli dari Dewan Negara. Terdapat dua peringkat dalam proses penggubalan undang-undang. Peringkat pertama ialah pra-parlimen dan peringkat kedua adalah parlimen. Pada peringkat pra-parlimen, usul akan dikemukakan oleh ahli-ahli di dalam Dewan Parlimen dan usul tersebut akan dibahaskan. Seterusnya, pada peringkat parlimen, rang undang-undang tersebut akan dibaca untuk kali pertama, kali kedua peringkat yang terkuasa, kali ketiga dan akan dihantar kepada Dewan Negara. Rang undang-undang tersebut akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenannya. Setelah mendapat perkenan dari YDPA, undang-undang tersebut akan diwartakan. Penggubalan undang-undang hanya dilakukan apabila terdapat masalah baharu dan tiada penyelesaian dalam mana-mana akta yang sedia ada dalam perlembagaan Malaysia. Semasa pandemik COVID-19 berlaku di negara ini, terjadi pelbagai masalah kepada rakyat dan juga kerajaan. Salah satu daripada masalah tersebut adalah terdapat segelintir rakyat di negara Malaysia enggan memakai penutup muka apabila berada di tempat awam dan ini menimbulkan pelbagai masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Elisha binti Zahari, nombor metrik 265273. Untuk hari ini saya akan membincangkan berkaitan isu permasalahan terhadap isu pemakaian pelitup muka. Isu pemakaian pelitup muka ini telah tercetus daripada pandemik COVID-19 yang mana telah berlaku pada awal Mac 2020 dan sehingga kini telah berlarutan yang mana telah meragut ribuan nyawa penduduk Malaysia. Isu pemakaian pelitup muka ini telah diarahkan oleh KKM yang mana pada 1 Ogos 2020 KKM telah menyarankan kepada keseluruhan rakyat Malaysia untuk memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Terdapat beberapa golongan rakyat Malaysia yang telah menentang terhadap pemakaian isu pemakaian pelitup muka yang mana mereka mempersoalkan berkaitan kawalan pernafasan yang berlaku apabila mereka memakai pelitup muka. Ada juga yang mempersoalkan berkaitan peringkat umur iaitu kanak-kanak yang mana mereka menyarankan agar kanak-kanak untuk tidak memakai pelitup muka tersebut. Ada juga dalam kalangan rakyat Malaysia yang tidak mematuhi SOP yang mana tidak melakukan penilaian kendiri iaitu home assessment tool yang mana mereka perlu mengkuarantinkan diri selama 14 hari untuk mengelakkan daripada jangkitan. Dan apabila mereka melanggar arahan tersebut, mereka telah memberikan satu jangkitan secara meluas kepada rakyat Malaysia yang lain. Dan itu adalah permasalahan terhadap isu pemakaian pelitup muka. Dan salam sejahtera, saya Nur Imtiaz Alia binti Muhammad, nombor metrik 265136. Saya ingin membincangkan tentang faktor-faktor wujudnya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Seperti yang kita tahu, kes pandemik COVID-19 telah meningkat dari hari ke hari. Ini sangat membimbangkan kerana ia bukan sahaja berlaku di sesetengah tempat, malah berlaku di seluruh negara. Apa yang sangat mengecewakan, rakyat seolah-olah tidak mengetahui tentang pentingnya, bahayanya coronavirus dan masih lagi tidak menjaga langkah pencegahan dan juga mengamalkan SOP untuk mengelakkan keadaan menjadi semakin parah.
kerajaan telah menetapkan Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Faktor utama adalah untuk mengurangkan kadar penyebaran virus corona. Virus ini berada di sekeliling kita tanpa kita sedari dan mampu berjangkit melalui sentuhan dan air liur. Walaupun sudah banyak diwar-warkan di media, tetapi rakyat juga masih degil dan tidak menjaga diri dan masih lagi bersikap acuh tidak acuh. Seterusnya adalah sikap rakyat yang degil dan tidak mematuhi saranan kerajaan untuk berada di rumah. Pada permulaan PKP dan PKPB, rakyat juga sudah berpusu-pusu untuk pulang ke kampung halaman. Ini amat membimbangkan kerana mereka mungkin dijangkiti dan mungkin juga menjangkiti orang lain di kampung. Tidak menjaga jarak sosial dan hanya memakai pelitup hidung dan mulut sekadar untuk suka-suka merupakan salah satu faktor terjadinya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Rakyat memakai pelitup hidung dan mulut di dagu dan kadang-kadang menyimpannya di dalam poket merupakan salah satu kesalahan yang patut-patut ditegah kerana memakai pelitup hidung dan mulut adalah untuk menjaga keselamatan diri amat-amat penting lagi-lagi ketika COVID-19. Saya akan membincangkan tentang pandangan penyelesaian masalah pewartaan pemakaian penutup muka dan hidung yang telah dikemaskinikan pada 9 Jun 2020 telah menunjukkan bahawa dasar dan undang-undang negara boleh diubah suai mengikut kepada keadaan semasa. Perubahan yang dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terjaga. Penggubalan yang dibuat perlulah dirujuk kepada undang-undang yang terdahulu dan juga melalui beberapa proses sebelum ianya dapat dilaksanakan sebagai sesuatu akta dan juga diperkenankan oleh YDPA. Akta 342 telah diperkenan setelah melihat kesesuaian serta menggantikan undang-undang yang sebelumnya berkaitan penyakit berjangkit. Kami berpendapat bahawa perubahan dasar dan undang-undang bersesuaian dengan keadaan semasa yang melanda negara, iaitu penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PKP juga telah menunjukkan kesan positif dalam membantu kerajaan membendung penularan virus COVID-19. Mana-mana pihak yang melanggar sebarang undang-undang atau SOP kerajaan boleh dikenakan kompaun setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Selain daripada itu, dasar dan undang-undang perlu dilaksanakan secara adil kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira status, agama dan juga bangsa. Berikut merupakan beberapa langkah yang boleh diketengahkan oleh pihak kerajaan dan pihak berwajib untuk mengatasi isu yang telah dibincangkan, iaitu dengan mempertimbangkan hukuman penjara berserta RM1,000. Kerajaan telah menetapkan untuk mengenakan denda sebanyak RM1,000 kepada individu yang gagal untuk mematuhi SOP. Namun, di bawah Akta 342, kerajaan boleh mengenakan atau menjalankan kedua-dua hukuman, iaitu penjara dan juga denda sebanyak RM1,000 itu kepada masyarakat yang gagal untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Hal ini bagi memberi pengajaran kepada masyarakat yang masih berdegil. Yang kedua adalah dengan memberi pelitup muka dengan harga yang lebih tinggi. Pihak kerajaan boleh memberikan pelitup muka kepada individu yang leka ataupun tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Namun, mereka diberi pilihan untuk membayar pelitup muka tersebut dengan harga yang lebih tinggi ataupun sanggup untuk dikenakan hukuman penjara berserta denda sebanyak RM1,000. Dan yang terakhir adalah dengan menyebarkan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, iaitu langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 7 2020. Pihak MKN dan juga KKM telah bekerjasama untuk memberi informasi dan juga amaran tentang COVID-19 kepada masyarakat melalui khidmat pesanan ringkas iaitu SMS. Oleh yang demikian, pihak berwajib ataupun pihak yang terlibat boleh mengambil peluang untuk memberikan dan menyebarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di bawah Akta 342 melalui SMS. Perkara ini dapat mendidik
masyarakat dengan baik tentang peraturan dan akta yang terlibat, selain dapat menggalakkan masyarakat untuk mematuhi segala peraturan yang telah diwartakan. Undang yang dikubal tidak boleh bercanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jika bercanggah, maka undang-undang tersebut akan dipindah atau digugurkan.